Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Selamat datang ke rancangan Cerita Hantu Aswairi bersama rakan-rakan. Tapi hari ini saya seorang saja. And yes, sedikit intro. Ini adalah podcast pertama saya sebagai Pontianak. Sebelum ni kan I cerita dekat YouTube kan cerita hantu. So korang semua memang dah tengok I punya cerita hantu selalu. And I tahu korang banyak request, sambunglah cerita hantu. So I fikir macam why not kita buat podcast. And cerita hantu I pun dah habis, dah banyak cerita. Kita akan invite kawan-kawan saya untuk ceritakan kisah-kisah mereka pula. Tapi kali ni untuk first episode, I seorang-seorang je lah dulu. Kita nak ceritakan ada 2 kisah yang baru jadi dekat I dengan my family juga lah. Kira satu keluarga lah baru jadi hari tu. So sedikit intro buat korang semua. Ini adalah podcast and korang semua boleh dengar, boleh buka, boleh dengar audio saja, boleh dengar video dekat YouTube and dekat platform-platform yang lain juga. Okay, jadi harap korang enjoy podcast ini. Sebab podcast ni baru and fresh and korang pun nak dengar cerita lama-lama kan. Korang ingat aku tak penat ke? Tapi tak apa, untuk korang kita bercerita. So hari ni I adalah Pontianak. Nama dia Pontianak XL. Sebab besar lah kan. Tak boleh terbang, kita guna darat saja. Sebab udara macam tak boleh nak ambil mahal. Alright, jadi dengan itu mari kita mulakan kita punya cerita hantu. Ambil mood sekejap. Okay, so sekarang masanya untuk kita bercerita. Okay, kita ambil mood seram sikit. Korang semua ready? Boleh duduk. Yang dengar masa malam-malam tu sorang-sorang, tutup lampu. Okay, gelapkan lampu. Tingkap biarlah terbuka. Nanti ada orang dengar sekali. Okay. Jadi kisah dia macam ni. Satu hari tu I balik kampung. Okay lah, you tahu kan, korang pun tahu I memang selalu balik kampung. Jadi kita orang bila sampai kampung, malam tu I pergi lepak. I pergi lepak dekat rumah mak lang I. Okay, rumah mak lang I dengan kampung I, which is jauh jugalah. It's about like 15 minutes macam tu tau. So I lepak dengan cousin-cousin I, Monacha, main adik-adik semua kan. Sebab kita suka lepak rumah mak lang kita, rumah nenek kita, rumah malam-malam dia jadi bosan. Sebab dia tak tahu nak buat apa. Sendal lah kan. So kita orang pergilah lepak dalam pukul 9 macam tu. Lepak lah. Rumah nenek I dekat Masjid Tanah Melaka. And rumah mak lang I dekat Sungai Udang. So dalam 15 minit. So siapa yang tahu kat kawasan situ memang akan lalu satu jalan tu, nama dia Hutan Simpan. Kalau laluan Hutan Simpan tu, dia memang tak ada line. Memang jalan tu banyak history-history yang agak menyeramkan lah. Macam-macam lah orang kena kat situ. Ada yang kena ikut balik. Ada yang nampak something-something. Jadi pada malam itu, benda ni kira baru-baru jadi jugalah. Dalam last 2 month, time balik kampung, kita orang lepak rumah mak lang I sampai pukul 2 pagi macam tu. Biasalah budak-budak muda lepak-lepak kan. Kita orang duduk main-main game, gelak-gelak semua. Lepas tu bila dah balik, so I drive. I'm the one yang drive. And then I bawa kereta Honda BRV. So ada 8 seater. Okay, semua seat penuh. Sebelah I cousin, belakang 3 orang, and belakang lagi 2 orang. Sebab ramai-ramai balik sekali lah. And bila balik tu, bila dah 3 pagi, 2 pagi, 2.30 macam tu, tak ada kereta kat jalan. Okay, I keluar simpang. The moment yang simpang nak lalu hutan tu untuk ke Masjid Tanah, ada satu kereta keluar simpang tu sekali, ikut belakang kereta kita orang. So macam okey lah, diikut. Tapi I tak nampak tau kereta tu kereta apa. Apa yang I nampak belakang tu just cahaya terang lampu kereta. Tapi usually kalau lampu kereta kita lalu dekat jalan hutan ke ataupun yang ada lampu jalan, kita akan nampak kereta tu kereta apa. Contohlah kereta warna putih ke, Saga ke apa-apa. Tapi ni dia tak nampak apa, dia cuma nampak lampu cahaya lampu kereta saja. And bukan high beam, dia kereta biasa. Okay, so bila dah masuk auto simpan tu, and then I macam pelik lah, kenapa kereta ni sekejap rapat. Lepas tu bila I laju, kira perlahan. Lepas tu dia laju balik ke depan, dia macam cocok-cocok. Tapi tak potong. So macam kereta ni nak apa. And then I takut, I ingat dia macam pencuri ke apa. Sebab sebelum ni I pernah kena ikut balik dengan orang. Macam ada peminat ikut balik kan sampai ke rumah. Itu seram lah. Sebenarnya itu lagi seram. So bila jadi macam ni,
masuklah dah sampai traffic light I kena ke kiri, and then memang tak ada kereta lain. So bila I ke kiri, kereta tu pun ikut ke kiri, sampai ada satu laluan straight, memang gelap. Okay, laluan straight tu memang gelap. Lepas tu kereta tu and then kereta tu memang ada lagi belakang. Lepas tu ada satu kereta baru nak keluar daripada depan, macam baru keluar rumah. So okay, dia keluar rumah, and then so maknanya I ada tengah, depan tu ada kereta. I ingat lagi kereta depan tu adalah Saga warna kelabu. Okay, dia kereta biasa je, macam baru keluar rumah. Belakang tu I tak nampak ada kereta apa, masih tak nampak. Tapi lampu kereta dia, lampu kereta warna putih. Okay, jadi bila jalan kereta depan tu, so maknanya ada 3 kereta jalan dalam jarak yang dekat, tak ada laju sangat sebab gelap. Jalan tu memang gelap gila, tak nampak apa. So bila sampai satu simpang yang nak ke Masjid Tanah, okay, simpang tu belah kanan, dia jalan straight and lorong kanan, satu je. Itu je jalan yang ada kat situ. Yang lain semua rumah-rumah lorong kecil-kecil. Okay, the moment depan tu, kereta depan tu bagi signal nak masuk kanan. Sama lah dengan I pun nak masuk nak masuk kanan. So I bagi signal. Okay, kereta depan tu dia slow, dia nak masuk kanan, tapi simpang masuk kanan tu kat depan. So kiranya macam dia slow sebab gelap kan. Oh bukan jalan ni. So dia macam jalan terus balik. Kira dia bagi signal, dia awal sangat lah bagi signal untuk masuk lorong. Okay, so macam okay lah. So jalan, bila sampai simpang yang kita orang nak masuk ke kanan tu, kereta yang depan tu dia terus, dia cari dia masuk kanan. Tapi kita belakang tu dia ada lagi tau, dia masih ikut rapat sangat. Lepas tu bila I laju sikit, dia slow. Nampak cahaya kereta pada belakang. Kita pun tengoklah dekat side mirror semua kan, kereta apa ni? Kenapa kereta ni ada ikut-ikut kan, macam kejap laju. Dia macam cucuk-cucuk kita kan, cucuk-cucuk. Lepas tu dia slow, lepas tu laju lagi. So dia slow. So, tapi I geram sebab tak nampak tu kereta apa. At least boleh nampak colour, boleh nampak bentuk kereta. And dia bukan buka high beam pun, dia just lampu kereta yang biasa tau. Okay, lepas yang kereta depan tu tak jadi masuk simpang, so I pun masuk dah simpang. Bila kita masuk simpang kita kena perlahan kan. Perlahan, and kereta tu pun ada belakang I, dia pun macam nak masuk simpang juga, tapi dia tak bagi signal. So kereta ke depan, ada kereta yang belakang tu. Lepas tu bila the moment je I masuk ke kanan, masuk simpang tu, I pandanglah kereta tu sebab I macam kereta ni ikut aku balik rumah ke kan. Bila I masuk je simpang, I pandang belakang, kereta tu hilang. So I macam mana kereta tadi kan, patutnya dapat. Bila I masuk je simpang, kalau dia terus pun kita boleh nampak yang lampu kereta tu terus ikut side mirror ke ikut tepi-tepi, pandang tepi kan dia terus. Tapi ni tak ada. Bila kita masuk simpang, kereta tu hilang. Tak nampak cahaya, tak nampak apa, just lampu jalan orange je, kereta tak ada. So I macam shit, apa benda tu kan? Apa benda yang ikut aku balik tu? Kereta ke apa? Dia ikut, bila masuk je simpang belok, pap hilang. So pandang je kat side mirror tu, mantul dia berhenti ke, dia masuk simpang lambat kan. And then bila I masuk simpang dah straight, I pandang je side mirror belakang, tak ada kereta masuk pun. So sampai sekarang I pelik macam apa benda yang ikut kita orang sampai simpang tu. Mungkin tak tahu lah kereta ke apa ke, tapi memang dia tak ikut masuk simpang tu. So memang tak ada kereta pun sebenarnya time tu. So apa benda yang ikut belakang tu? Kereta apa? Ada misteri. Tapi sampai rumah kampung, I macam janganlah ikut aku sampai balik. I baca ayat kursi. Lepas tu I cakap yang semua okay, masuk korang, masuk rumah, bagi salam. Jangan bising-bising apa kat luar rumah lah, sebab time tu pukul 3 pagi kan, yang kampung pun sunyi gila. So bila dah sampai, I tutup pagar, I tengok kereta tu ikut lagi ke tak. Tapi memang tak ada. Memang tak ada langsung. So sampai sekarang I macam tak tahu apa benda yang ikut kita orang balik malam tu. And thank God dia tak ikut kita orang balik rumah lah. And then malam tu memang setiap kali balik kereta memang akan baca doa kenderaan ke apa malam kan. Bila tak sedar hati je baca ayat kursi kan. Sebab I think something macam ada je benda yang ikut ke apa ke. Sebab jalan tu pun jalan yang banyak-banyak accident. Standard lah kan. Kalau accident ada je benda-benda yang tak complete dekat situ. Adalah mayat lah, benda lah kat situ. So nasib baik dia tak ikut sampai rumah. Dia hanya ikut sampai jalan tu sahaja kat kampung. So esok tu I cerita lah dekat diorang. Diorang kata diorang tak perasan pun belakang tu ada kereta. Sebab diorang rasa malam tu jalan tu, sebab cousin-cousin I tak tidur pun dalam kereta tu. Cuma diorang diam lah, dah penat bersosial kan. So diorang main phone. So bila I cerita esok, saya kata ada kereta malam tadi kat belakang. Tak ada cahaya apa-apa pun. So aku macam, habis aku nampak apa yang cahaya tu? Apa benda yang ikut? Kereta apa?
So dia jadi misteri sampai sekarang. Okay, the next story I nak cerita yang baru-baru jadi dekat kita orang masa pergi glamping hari tu. Okay, korang pun tahu I pergi glamping tu yang tukar-tukar casing yang ugly case buruk kan. So basically glamping tu dekat Ulu Yam tau. Okay, I mean like mana-mana nature lah kan, ada je benda tu. So malam tu kita orang memang book 3 hari 2 malam. Ini cousin kita orang ramai. Dalam berapa 8 orang, 9 orang macam tu. And kita orang buat 2 kemah. Ingatlah kemah tu kemah nombor 3 dan kemah nombor 4. Lepas tu kita orang memang memekak-mekak lah. Wow kan. Sebab yelah ramai-ramai dengan family semua kan. So memang seronok lah. Bila bercuti kita semua gelak-gelak. And kemah perempuan, kemah satu perempuan, kemah lelaki dengan lelaki saja buat macam tu kan. Walaupun macam cousin kan seronok. So depan kita orang literally sungai. Kita orang boleh jalan turun terus sungai. Okay, petang tu kita sampai. Kita nak buat casing, dah gelak-gelak semua bising-bising. Kemah-kemah lain semua ada je orang. And then kita nak mandi sungai petang. Malam tu kita nak BBQ. Okay, kita nak BBQ. Malam tu korang tahu kan ada adik special seorang, Afif. So Afif kan bila orang yang special ni dia adalah, I mean dia, of course ada boleh nampak ke apa kan. Ada masa tiba-tiba dia diam. Dia tak bunyi, dia diam je. So macam okay lah, maybe something wrong lah kan. Adalah benda kat so baby nature standard je lah. Tapi I akan make sure dia together je lah dengan kita orang, tak terpisah ke apa kan. So malam tu I tak ada nampak apa-apa. Sepanjang cutian tu I tak ada nampak apa-apa dekat sungai ke apa. Adalah juga kan berpandang, cari-cari, tak adalah juga kan. Tak nampak lah pula. So kita orang punya bilik air ikut pintu bilik, ikut kemah masing-masing tau. So macam bilik air nombor 4, kemah nombor 4 je. Bilik air nombor 5, kemah nombor 5. Semua ada kunci masing-masing. Kita orang tak share bilik air lah. And malam tu cousin I si Monacha tu, dia nak pergi toilet. Monacha tu yang penakut gila. Dia penakut. So itulah cousin I seorang lagi ni, nama dia Akila. Okay, dia teman lah Monacha pergi bilik air pukul berapa, 1-12 pagi ke 1 pagi. Macam biasalah malam kan, dalam lantak-lantak di BBQ memang sakit perut. So Monacha masuk bilik air, Akila tu teman kat luar. Dia duduk lah depan pintu. Bilik air tu pula memang tepi-tepi sungai, semua tepi sungai hutan-hutan kan. Lepas tu bila duduk-duduk tunggu-tunggu sambil main phone, mata merancau-rancau lah, pandang lah depan-depan, pandang pokok-pokok semua kan. Pandang-pandang mata melihat apa? Dia nampak lah ada satu benda tu dekat bawah pokok. Dengan macam menari-nari kan. Dia kata macam menari, baju putih, rambut panjang. Bukan I lah, sebab I kat sini. Tapi dia diam. Malam tu dia diam. Lepas tu dia tak cakap apa sebab dia takut. Baru malam pertama, so dia tak nak cerita kat orang lain supaya orang nanti pun takut. And benda tu rasa memang dekat sungai-sungai tu lah. Tapi dia tak kacau. Dia just pandang, dia menari macam, dia kata badan dia macam just like beralun-alun. Dia tak terbang tak apa, tapi dia just ada kecil je kat situ. Macam tak nampak muka lah of course, sebab taklah jauh sangat, berapa ratus meter je depan tu, depan bilik air. Lepas tu cousin I yang Monacha tu dah keluar. So dia tak cerita, dia diam je si Akila ni. Okay, so esoknya kita dah bangun lagi, kita dah mandi sungai, makan-makan. Malam seterusnya si Monacha ni memanglah siap malam lah dia nak kencing je. Kita semua pergi kencing biasalah. So dia pula ada yang lain minta teman. So malam tu kata, weh, aku nak ikut kau masuk bilik air sekali. Lah satu hal. Asal. Tak adalah, aku je nak teman, aku takut. So masuklah bilik air 2 orang, seorang berak, seorang pandang pintu. Takutnya pasal kata nanti aku cerita. Nanti kan. So kau ni bawa aku takut lah. So dia berak, seorang pandang pintu. Tahanlah kau bau dalam tu macam mana kan. Kita pun tak tahulah. Lepas tu dah habis tu, malam tu si Akila ni nampak benda sama lagi. Tapi kali ni bukan depan bilik air, depan kemah kita orang. Which is depan bawah tu je nampak berdiri. So terus masuk kemah, tak cakap apa. Okay, esok tu kita dah check out, kita balik. Kita semua bising-bising lah balik-balik. Kita pergi tu hari Selasa dengan Rabu. Selasa, Rabu, Khamis. So Khamis tu kita balik. Malam tu dah balik tu, baru Akila tu cerita yang dia nampak kat Ponti lah basically benda tu. Apa lagi yang warna putih, rambut panjang kan. Tapi dia kata tak ada muka, tak nampak muka. Memang rambut saja putih, menari-nari beralun-alun badan dia. So bayangkanlah macam nampak-nampak kan badan tu macam berlalu angin.
Tapi bergerak. Kalau nak kata apa tu, guni ke, daun-daun ke, dia boleh tukar tempat pula kan. Benda tu. Basically hutan ni, selama dia tak kacau macam okey je lah kan depan pandang. Tapi Akilah tu je yang nampak. Yang lain tak nampak. Berbalik rumah, diorang semua balik rumah I. Kita semua tidur ramai-ramai lah dekat ruang tamu atas. Ruang tamu atas ada 3 bilik, depan tu ada ruang tamu ramai-ramai. So, dalam my cousin, dalam 6 orang, 7 orang tidur berselerak depan tu, ramai-ramai. Malam tu pula, kita orang semua keluar. I keluar, cousin I seorang yang lelaki keluar, dia pergi dating. Yang lain keluar pergi lepak mamak. So malam tu semua keluar lah, basically tinggal my mum, Afif. Mama dengan Afif juga rumah dengan kucing. Lepas tu, my mum, Afif semua dah tidur. Diorang dah tidur lah, dah tidur semua. Kita yang kali lepak-lepak mamak tu balik dulu. I balik lambat. Biasalah lepak-lepak I memang balik lambat lah cerita dia. So baliklah dalam pukul 2 macam tu, balik dalam pukul 2. Balik pukul 2 sama dengan cousin I yang lelaki tu pun balik pukul 2. So basically kita balik serentak. Balik serentak dah keluar. Yang cousin lelaki I tu masuk rumah dulu. So I pun masuk sekali. Dia bukakan pintu balik lah sebab dia tak perasan I dah balik. So I masuk, kita masuk memang apa yang I ingat pesan, memang masuk rumah bagi salam. Sebab benda jahat tak boleh ikut. Sebab sebelum ni kan pernah ada benda ikut I balik kan. So bila masuk rumah bagi salam, benda tu menangis kat belakang. Sebab tak boleh ikut masuk. Sampai sekarang aku ingat benda tu je. Bila masuk rumah tu I bagi salam, pusing tutup pintu, kunci. Cousin I lelaki tu pun naik atas. And then naik atas meriah lagi lah, semua tak tidur lagi. Diorang tengah tengok TV, dengar lagu. Biasalah macam kat kampung ramai-ramai. Cuma ni dekat rumah kat KL kan. Tidur. So I masuk bilik. I dah main-main benda semua. I buka lah pintu, join diorang kejap. Tinjau diorang. Diorang tengah, tapi dah gelap lah. Diorang tu dah buka TV je. Buka lagu je. No. Diorang tengok ni. Diorang tengok cerita yang orang buat rumah yang nature dan hutan tu, yang pakai buluh-buluh tu. Ingat lagi diorang pakai benda tu buat air terjun lah, benda lah. Aku cakap kau ni tengok benda ni, kau tu tak sebenarnya menipu. Dia bukan buat betul-betul pun. Ingat lagi kita lepak-lepak. Lepas tu dah pukul 3 lebih I masuk bilik. Itu last I kat luar, masuk bilik tidur. I tidur je lah macam biasa. Esok tu kira malam Jumaat lah yang kita orang keluar tu. So hari Jumaat, dah Sabtu kita balik kampung. So Sabtu balik kampung, dah berusaha sampai kampung ramai, lepak-lepak dengan nenek semua kan. Lepas tu diorang kata, kau tahu tak Asfar, kita semua kena kacau malam tu. Aku cakap, bila kau kena kacau? Ni lah malam kau lepak, yang kita semua lepak tengah-tengah rumah tu, yang tengah tengok TV. Aku cakap, sumpah lah apa jadi. So diorang cerita, malam tu lepas I masuk bilik, basically I masuk bilik, I memang dah main phone, dah scroll TikTok, I tidur terus. I memang ingat lagi last I tengok phone dalam 3.12, 3.15 sebelum I tidur tu. Sebab penat kan, dah balik glamping tu tak habis lagi semua. So I tidur memang tak ingat apa dah. Diorang kata malam tu semua dah tidur dekat luar tu, berterabur tu kan. Adik I tidur katil atas 2 orang, depan TV seorang. Lepas tu yang melintang dalam 4 orang, adik I lah, yang Amira, Monacha, yang lain-lain semua. Lepas tu malam tu semua dah tidur, tinggal Monacha je tak tidur lagi. Cousin I Monacha tu, si Mona tu, dia tak tidur lagi. So dia main lah phone macam biasa. Semua tunggu tidur, dia main phone, scroll kan. Kan gelap, ada lampu tangga saja bawah tu. Dan lampu tangga tu pun malap-malap je sebab lindung dengan almari tu kan. So dia main phone, dia scroll kan. Bila kita main phone, muka kita akan menghadap phone tu saja. Tapi hujung mata sebelah phone tu, dia nampak ada benda hitam besar bergerak-gerak. Which is macam depan dekat tangga tu, macam bawa lepas naik tangga. So dia macam, tapi dia tak pandang lah. Dia macam pandang ada benda bergerak. Kita kan kalau dah malam, mata kita kan mengecut. Kalau tak phone, dia kembang kan. So bila gelap macam dia mengecut kan. So bila dia pandang nampak tepi-tepi macam ada bayang-bayang bergerak besar macam tengah berjalan. So dia macam buat tak tahu je lah, dia scroll. Lepas tu, diorang tidur atas tilam tau. Tilam yang single. Biasalah macam toto-toto, tilam single. Apa tu, satu-satu kan. Okay, masa dia tengah scroll phone tu, dia rasa tilam dia macam ada orang pijak. Macam dia orang pijak datang kat dia. Macam kat kaki dia kan kangkang kan. Perempuan tu pula tidur terkangkang. Dia rasa tengah ada macam ada tapak kaki yang pijak tilam tu dekat tengah-tengah. Lepas tu dia macam, oh shit, apa benda tau. Member suluh dia punya phone terus suluh ke depan kan. Sebab tengah cahaya, tengah brightness, tengah terang. Yang tu pula tengok phone, lampu dia macam stadium terang dia.
So dia bila scroll dia nampak, dia rasa macam dia punya tilam ada benda pijak-pijak, dia terus pusingkan phone. So tak ada apa. Lepas bila dia tak ada apa, tapi dia memang rasa like benda tu macam sebelah dia. Dia kata dalam tiga tapak kaki macam pijak, macam try untuk lalu langkah dekat dia. So dia pusingkan phone tu macam menghadap ke atas, tak ada apa. Lepas tu dia dah takut. Okay dah, dia pusing badan dia. Dia ambil apa tu, dia pasang lagu, dia kuat lagu kan. So dia pusing, dia tidur. Dia tutup mata, dia paksa tidur. Dalam masa yang sama, cousin I seorang lagi, Atira, dia dah tidur. So bila kita tidur, kaki kita kan terangkat, tapak kaki kita terangkat macam ni kan, macam tu, macam biasalah. So basically Atira tu tidur depan bilik I, depan I punya bilik lah. Bilik 1, bilik 2, belakang tu bilik 3, bilik master bedroom my mum. So dia tidur memanjang, depan tu I punya pintu bilik. Pintu bilik I tutup. I memang kalau tidur tutup pintu bilik sebab nak aircon sejuk ke apa kan. Dia dah tidur. Dia kata tengah-tengah dia tidur tu, dekat ujung tapak kaki dia yang tengah naik tidur macam biasa tu, dia kata ada jari yang usap tapak kaki dia macam sap, tolak ke atas. Dia kata jari tu lembik sangat, tak ada tulang. Dia macam like hujung tu macam, dia kata macam sausage, yang lembut-lembut kan, tak ada tulang. Tapi dia usik tapak kaki dia macam sap, depan bilik air tu. So dia macam tersedar lah bila usik kaki, macam kejut lah, macam benda tu macam kejut dia tau. So dia tersedar kan, dia macam so dia buka mata. Kan bila kita tidur, kita bangun tidur kan, mata kita macam bela-bela, macam kau rabun kan, tengah rabun mata untuk fokus. The moment dia buka mata, dia klip, dia fokus dekat depan pintu air tu. Dia kata ada benda besar, rambut dia. Dia kata rambut macam aku, yang gerbang, tapi dia lagi besar, nak sambung tinggal pintu tu. Tengah buka pintu bilik air, tapi dia pandang belakang. Dia toleh macam tu. So macam benda tu besar pintu. Dia kata, saya tanyalah, habis pintu bilik aku dah terbuka ke kan? Dia kata, pintu bilik kau dah terbuka, dah nampak dah cahaya lampu bilik air kau kat dalam. Tapi benda tu besar gila. Besar air rambut gerbang, hitam. Dia pusing tapi dia punya kepala toleh ke belakang. Means pandang cousin I tengah pandang tu lah. Lepas tu cousin I tu, dia pandang benda tu. Dia kata tak nampak mata, tapi bentuk badan tu memang dia macam daripada ke depan toleh ke belakang macam tu. Tapi pintu bilik dah buka separuh. Aku macam shit, aku dah tidur sial kat dalam tu kan. Apa benda dia buka, apa benda yang masuk dalam bilik aku tadi aku tidur yang aku tak tahu apa tu. Pukul 4 pagi, Mona kata dalam 4 pagi. So maknanya benda tu diorang kena kacau dalam masa yang sama lah kiranya. Cuma si Mona tu je dia hidup lagi, dia belum tidur. So bila Atira nampak benda besar depan dia tu, dia terus tutup mata, dia tidur balik, dia pusing, dia menyarap terus. Dia tak nak pandang. Memang dia takut, takkan nak jerit nak bangun terus kan. Dia dengan mamainya, dia buka mata kabur-kabur, nampak pula benda tu, mata dia tengah mengecil sebab gelap. Nampaklah benda tu besar depan masuk bilik aku. So aku macam, apa benda lah yang masuk bilik aku tu kan. Tak tahulah apa benda yang masuk sampai sekarang lah. So basically benda tu, rasa benda tu ikut daripada hutan tu lah yang ikut kita orang. Sebab maybe diorang macam ada yang perempuan yang lemah semangat. And then I pun ada adik special kan. And then Afif pun kadang-kadang lately ada kena kacau juga. Tapi kita nak buat pergi berubat, tak buat pergi berubat lagi. And then malam-malam seterusnya, si Mona tu, kita dah balik kampung, dah balik ke KL balik. Okay, malam tu dia tidur lah peluk bantal macam biasa. Dia dah start kena kacau-kacau balik tau. Si Amira, ikan-ikan semua dah balik lah. So adik Amira tidur atas katil, yang si Mona tu tidur bawah. Tilam biasa tu lah, dalam bilik dia bukan kat luar, ni dalam bilik dah. So dia tengah tidur, dia peluk-peluk tengah apa nama tu, tengah baru nak tidur, tak ada main phone lah, dia tengah peluk bantal 4 segi biasa. Bantal peluk dia bukan 4 segi panjang, dia 4 segi solid. Okay, 4 segi, and bukan bantal velvet ke licin ke, tak, bantal yang memang biasa lah. So dia tengah peluk, tiba bantal tu puk, dia tarik macam ada orang tarik pada tu, tarik ke belakang. Dia macam lepas tu si Mona tu macam what the fuck, apa yang jadi kan. Dia macam ada orang tarik bantal tu baling ke belakang. Lepas tu dia macam bangun, bantal tu depan bilik air. Lepas tu si Mona tu macam apa benda sia. So, dia macam tak boleh brain sekejap apa benda yang jadi di situ. Lepas tu dia bangun, dia ambil bantal, tidur balik. Dia dah berani. She makin berani sekarang sebenarnya. Dia main. So basically sampai sekarang lah, tak tahu lah benda tu lagi kat rumah ke apa ke, kita nak panggil ustaz, tapi tak panggil lagi. Mulut je nak panggil ustaz, dia panggil ustaz.
Dan tak panggil-panggil. So lah benda tu ada kat rumah lagi ke tak. Tapi bila dekat apa nama tu, adalah kena kacau-kacau kat rumah tu. Biasa-biasa kita orang macam dah start kena kacau balik tau. Kat rumah macam dulu-dulu ada, tapi dah lama dah berhenti. Dah tak ada kena kacau semua. So bila dah jadi lately ni, bila lepas berbalik daripada camping, berbalik hutan semua tu, kita orang macam apa benda yang ikut. I rasa macam memang benda tu ikut daripada hutan lah. Sebab tiba-tiba nampak yang beruk. I think benda yang buka pintu bilik tu beruk tu. Macam benda-benda liar, yang hantu-hantu saka orang ke kan. Beruk besar masuk bilik aku pula kan. Aku macam, kau nak apa? So I tak tahulah benda yang masuk bilik. Dia pergi mana ke apa, tak tahu. Dan sekarang ni Afif dah tak selalu sangat tidur dengan I dekat dalam bilik. Sebab ada sekali tu dia meracau. Dia tengah tidur. Lepas tu tiba-tiba macam dia kan tak boleh cakap. Afif tak boleh cakap. So dia macam macam tu je kan. So dia dah tidur nyenyak. Dia tidur sebelah I. Dia tidur suka pegang tangan. Dia pegang tangan. And then tiba-tiba dia macam tersentak tau. Macam terbangun macam macam jerit-jerit kan. Tangan dia tunjuk-tunjuk ya dekat bilik air tu. Dia tunjuk-tunjuk dekat tingkap bilik air tu. Macam ada benda berdiri depan tu. Aku pun aku tak tahu nak buat apa dah. Saya tidur. Tak ada apa. Alung ada. Saya usap-usap kepala dia kan. Saya baca like kursi pelindung kita orang tidur kan. So dia macam pegang tangan dia kan. Tak sukalah tengok macam tu. Afif tu dah tak boleh cakap. Dia meracau jerit malam duk tunjuk-tunjuk. Cakap kenapa Afif? Kenapa? Dia tunjuk jari dia tunjuk betul-betul depan katil kita orang yang berdiri. Tu macam aku macam babi lah benda pula lah berdiri malam-malam ni kan. So basically ada benda lah depan kita orang yang tengah berdiri kacau dia. Lepas tu I tenang-tenang dengan dia. Syafi sabar alung ada. So I baca lah kursi Al-Fatihah kan. So dia tidur balik. So saya cakap macam ni, jangan kacau Afif, main esok dia nak tidur. Tu je aku cakap. Pasal Afif tidur. So macam lately ni ada benda yang ganggu benda-benda liar lah macam tu pada masuk rumah kan. Tak tahu lagi lah apa. Tapi so far yang kena kacau antara baru-baru ni yang paling epic yang tu lah, kat glamping tu lah, yang ikut balik tu. Sampai sekarang aku tak tahu benda yang masuk bilik dia buat apa. Mungkin dia masuk bilik dia tengok aku tengah tidur. Kita tak tahu dia pergi mana, laluan dia ke, kenapa dia buka pintu bilik aku. Buka pintu bilik orang lain boleh kot. Sebab bilik sebelah kosong, sebab semua tidur luar kan. So basically tiga-tiga bilik tu bilik my mum dengan bilik I je yang ada orang. Yang lain semua, yang bilik Amira tu tak ada orang. Dia tutup. Dia tutup pula. Pintu tu tutup lah, tapi tak ada orang. So bila tidur, make sure basuh kaki, bacalah doa tidur dulu. So tak adalah benda-benda jahat kacau. Sebab kita kan keluar-keluar malam kan. Kita keluar mana-mana, tak tahulah apa benda yang ikut kita balik, kita tak tahu. So itulah, ingatlah pesan yang balik rumah tu memang kena bagi salam. Itu penting. Sebab kalau tak, kita tak tahu apa benda yang ikut kita balik rumah. Balik rumah mandi lah, jangan tak mandi. Basuhlah kaki, biarlah badan bersih, wangi-wangi tidur. Macam tu. Orang tu suka wangi. Macam tu. So basically itu je lah 3 kisah yang I cerita kejadian berlaku for now. Tak adalah minta lagi. Aku penat lah kena kacau hantu je. Tapi lepas ni kita dengar lah kisah-kisah kawan-kawan rakan-rakan saya yang lain pula. So basically itu sajalah kisah cerita hantu saya yang 3 And korang semua, next episode I nak bagi tahu, I akan invite kawan-kawan I untuk cerita dia punya kisah seram pula. Sebab korang pun dah bosan tengok aku je kan. Sebelum ni kan dekat YouTube dah banyak sangat kan. So yang ni podcast bersama rakan-rakan, I akan invite lah all my friends. Sebab diorang semua ada cerita hantu tersendiri masing-masing. Of course lah ada kan. Yang kawan I dia kerja nurse. I nak panggil kawan I yang dia kena rasuk dekat sekolah dulu. Aku nak tanya kau nampak apa sebenarnya. So basically kita akan kupaskan kisah-kisah seram mereka di sini. Yang saka-saka, yang bela saka sampai sekarang ada. Kita cerita lah, kita sudah bawa sekali lah. Kalau boleh tunjuk terus. Di sini senang. Bagi hantu tu cerita terus. Tapi tak nak lah. Janganlah rosak aku punya audience. So basically, macam itulah kisahnya. And itulah podcast saya. So harap korang semua lebih senang, lebih macam enjoy bila dengar podcast macam ni. Yang lama, yang very chill. I nak korang rasa macam kita tengah lepak satu table cerita-cerita hantu masing-masing. Walaupun korang takut, tapi korang still dengar. Dengarlah ramai-ramai dengan siapa-siapa. Kalau dengar seorang,
percayalah anda bukan berseorangan. Ada benda yang dengar sekali tu. Of course lah, kita saja kot. Dia suka lah. Kita oh my god, it's me, it's mine, it's my story. Macam tu. So jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Korang boleh dengar dekat semua platform podcast ini. And kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye guys. Jangan pandang belakang. Bagi salam bila masuk rumah. Bye.